Eh? ...24 dah. Tinggal lama dah kita dah. Tak ingat dah. 24. 24. Wajib mengesahkan Allah dalam takut itu. Kita sambung muka surat 24. Wajib mengesahkan Allah dalam takut. Disebut sebelum pada ni ciri-ciri tauhid uluhiyah. Ciri-ciri ataupun pengertian tauhid uluhiyah di antaranya ialah pertama, wajib ikhlaskan cinta kepada Allah. Yang kedua, wajib mengesahkan Allah dalam berdoa. Ini maksud yang ketiga ini. Wajib mengesahkan Allah dalam takut. Siapa berintikad bahawa setengah makhluk boleh memberi mudarat dengan arahannya sendiri, lalu ia takut kepada makhluk itu, berarti ia telah mensyirikkan Allah dengan yang lain. Kerana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyaya farhabun, dan kepada aku hendaklah kamu takut. Jadi di antara ciri pengertian tauhid uluhiyah, iaitu tauhid mengesahkan Allah di dalam ketuhanannya. Hanyalah Allah yang layak untuk dijadikan ibadat. Sebagaimana kita ucap kalimah la ilaha illallah. Tiada yang layak sebenar-benarnya untuk diperhambakan diri sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi dalam tauhid uluhiyah tu, tauhid yang meletakkan ketuhanan hanyalah kepada Allah. Selain daripada Allah, tidak layak untuk dijadikan ibadat. Tidak layak untuk diesahkan dalam beribadat selain pada Allah. Yang layak untuk dijadikan ibadat ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau sahajalah kami beribadat, dan hanya kepada engkau sahajalah kami meminta pertolongan. Jadi ni tauhid uluhiyah. Meletakkan keesaan dalam ibadat hanyalah kepada Allah. Arti kalau kita beribadat kepada Tuhan selain daripada Allah, ataupun makhluk selain daripada Allah, ataupun kita menganggap ada lagi kuasa lain seperti mana Allah, atau setanding dengan Allah, atau semisal dengan Allah, yang boleh dilakukan ibadat. Dewa kalau kita panggil, ruh-ruh baik kalau kita panggil, patung-patung, ataupun batu-batu, kayu-kayu, atau ruh-ruh tertentu yang kita puja, yang kita kata layak untuk dijadikan ibadat juga, seperti mana Allah, maka jadilah syirik. Itu syirik. Itu syirik. Nabi sebut, nakkah aku beritahukan kepada kamu akbarul kabair, di antara dosa yang paling besar, di antara dosa yang paling besar. Lalu sahabat berkata, bahkan ya Rasulullah, Nabi sebut yang pertama ialah al-isyrak billah, mensyirik ke Allah. Mensyirik ke Allah arti meletakkan sesuatu selain daripada Allah. Nama gapo sekali tak kira. Nama orang ke, nama wali ke, nabi ke, yang kita letak dia sama dengan Allah, mempunyai kuasa seperti mana Allah. Nabi ni ada kuasa seperti Allah juga. Nabi ni ada kuasa, mempunyai sifat-sifat seperti mana Allah. Mempunyai sifat-sifat tertentu seperti mana juga Allah. Contoh, mengetahui perkara ghaib. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Mengetahui perkara ghaib ni alimul ghaib.
Yang mengetahui perkara gaib ialah Allah, Allamul Ghuyub. Allah dialah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Itu hak Allah. Tidak diberikan, tidak berkongsi Allah Ta'ala kepada mana-mana makhluk. Kerana mengetahui perkara gaib itu ialah hanya hak Allah. Tiba-tiba kita pergi ambil yang mengetahui perkara gaib ni ada juga. Siapa dia? Ada makhluk tertentu yang mengetahui juga perkara gaib. Hak nak jadi akan datang. Hak nak jadi 100 tahun lagi, 500 tahun lagi. Hak nak jadi esok, lusa. Dengan cara dia dakwa dia tahu benda gaib. Tanpa menggunakan alat. Seperti kita kata esok nak hujan dah. Ramalan, kaji cuaca dia ramalan. 20 hari bulan, 21, 23, 24, hujan lebat kita kata. Tak apa ramalan. Namun lagi ramalan. Dan dia ramalan tu ada kajian guna alat. Guna alat. Dia kaji cuaca guna alat tertentu. Maka itu kita tidak kata mengetahui perkara gaib kerana dia menggunakan alat. Bukan duk dia cokoh ni kata aku tahu benda gaib. Hak jadilah ni hak berlaku lah ni di Amerika. Hak berlaku lah ni di Mekah. Hak duk berlaku lah ni di luar pada Malaysia ni dia tahu. Ataupun luar pada negeri dia ni dia tahu. Dengan mendakwa lagu tu. Tanpa menggunakan alat. Kita boleh tahu. Tengok dalam TV. Kita tengok dalam TV. Tengok dalam telefon. Boleh tahulah. Kalau hak berlaku sekarang. Tak apa guna alat. Atau tidak tahu, tak panggil pengetahui perkara gaib lagu tu. Bayi dalam kandungan lah ni, bayi dalam kandungan tak ada orang tahu jatuh tina. Siapa boleh royak? Bayi hak dia kandung ni, isteri dia mengandung, lelaki, perempuan tak ada boleh tahu. Tapi lah ni orang boleh tahu dengan menggunakan alat dia scan tengok. Bayi dalam perut ni tengok, lelaki, perempuan ni boleh scan. Tapi tak apalah menggunakan alat. Dia tahu anak kawan ni, nak lahir ni anak jantan. Dia ya. Ai tahu mana dia mau anak jantan. Benda dalam kandungan mana dia tahu? Dalam rahim. Dia ni boleh guna alat scan. Tengok. Tapi kalau dia duduk cokoh gini nengung 5 minit lepas pada sembahyang, ai kawan tahu dah. Anak nak lahir ni jantan, tina. Dia ni. Dia orang panggil mengetahui perkara gaib. Tanpa menggunakan alat. Tanpa menggunakan bantuan alat. Tanpa menggunakan asbab dia panggil. Itu bukan mengetahui perkara gaib tu. Ataupun benda nak jadi esok. Esok cabai pak depan ni, aksiden esok ni. Kereta belaga dengan basikal. Mati seorang. Pukul 4:30 petang esok. Dia boleh royak. Jadi sungguh. Kau belaga sungguh. Aksiden sungguh. Ada. Belaga sungguh. Aksiden sungguh. Tapi dia tahu dah. Benda nak jadi akan datang. Sama ada dia ni adalah mengetahui perkara gaib ni melalui sesuatu yang Allah beritahu pada dia. Pun ada juga. Orang boleh tahu benda gaib melalui Allah Ta'ala tunjuk kepada dia alam gaib. Itu boleh. Kita terima boleh. Boleh lagu tu. Ada berlaku. Allah Ta'ala tunjuk pada dia. Pun ada. Tapi jikalah tidak hak pemberian daripada Allah, dia mengaku bahawa dia mengetahui benda nak jadi akan datang, itu mestilah bukan daripada, jika bukan daripada Allah, mestilah dia mari daripada saluran, bukan saluran syariat. Sama ada syaitan meroyak ke dia ataupun jin meroyak ke dia. Boleh jadi. Jadi perkara mengetahui perkara gaib ni tidak ada yang mengetahui perkara, hatta Nabi.
hatta Nabi Muhammad boleh tahu perkara gaib, tak boleh. Melainkan Allah beritahu pada dia. Nabi sendiri pun ada Nabi tahu benda gaib? Tak ada. Pas Nabi boleh rayak dalam hadis dia, hak berlaku akhir zaman gini-gini, hak tu hai rayak ke dia. Itu adalah wahyu. Tapi adakah Nabi sendiri lagu ni boleh tahu benda gaib? Kuasa tubik pada diri dia mengetahui perkara gaib? Tak ada lagu tu. Melainkan Allah Ta'ala beri ke dia. Pemberian Allah. Tak apalah tu. Tewi ke dia, nampak. Perkara nak berlaku 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Allah Ta'ala beri wahyu pada Nabi Muhammad. Tak apalah. Ada begitu. Itu kita panggil wahyu. Dalam hadis-hadis Nabi menyebut wahyu. Tapi orang yang mendakwa dia tahu benda gaib, kena tengok dulu. Jikalah perkara tersebut Allah beri kasyaf dia bang. Ada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala beri kasyaf ke dia. Saya buka pada dia perkara gaib. Sekejap. Ataupun atas satu-satu perkara. Adalah juga lagu tu. Kita boleh terima. Ada lagu tu. Tapi semua perkara dia tahu berlakon. Itu tidak ada. Melainkan hanyalah Allah. Jikalah dia ni kita kata jangan main. Dia ni tahu benda orang lain tak tahu, dia tahu berlaku. Ataupun, tak bomo ni dah. Kita turun rumah kita ni, siapa di rumah dia, baru kita nak rayak ke dia, tak payah rayak lah, hamba-hamba tahu berlaku dia. Tak bomo. Kita baru nak rayak ke dia. Ada yang hamba tahu berlaku dia. Pada rayak, betul berlaku. Hari ni jangan main tak bomo ni. Dia tahu perkara gaib. Arti kalau kita ayat Tok Bomo ni tahu perkara gaib, arti kekuasa hak daripada diri dia, jadi dia boleh tahu perkara gaib dengan kebolehan ada pada diri dia. Kekuasaan mari pada diri dia. Arti kita membahagikan. Dia mengetahui perkara gaib, Allah pun tahu juga perkara gaib, Tok Bomo pun tahu juga perkara gaib. Bagi dua, kongsi di mana? Meletakkan sifat Allah, sifat mengetahui perkara itu berkongsi. Allah dengan Tok Bomo. Allah pun tahu juga perkara gaib, Tok Bomo pun tahu juga. Nah, kongsi. Sedangkan yang mengetahui perkara gaib ialah hak Allah. Sifat yang mengetahui perkara gaib ini ialah hak Allah. Tak berkongsi Allah Ta'ala sifat dia dengan mana-mana makhluk. Allah tidak berkongsi sifat-sifat dia dengan mana-mana makhluk. Sebab itu disebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esa arti esa pada perbuatan dia, pada sifat dia, pada zat dia. Tak kongsi. Itu panggil tauhid uluhiyah. Untuk kita menjelas lagi, takut kita tak ingat. Tak ingat apa ulang sikit-sikit. Kerana takut kita ingat gapo tauhid uluhiyah tak tahu, tak ingat dah. Ya. Tauhid uluhiyah arti mengesakan Allah dalam beribadat. Di dalam beribadat. Satu. Yang keduanya, kita mesti memahami bahawa golongan orang-orang musyriki Mekah di zaman Mekah dulu, zaman jahiliyah, mereka adalah dikenali sebagai orang-orang musyrikin. Musyrikin arti orang golongan yang mensyirik ke Allah. Musyrikin. Lagu mana mereka mensyirik ke Allah? Arti mereka telah pun membahagikan hak Allah itu kepada dewa, kepada ruh-ruh tertentu yang mereka puja selain daripada Allah. Arti mereka telah silap di dalam tauhid uluhiyah. Tapi mereka mempercayai adanya Allah. Dalam tauhid rububiyah, sebelum pada tauhid uluhiyah kita belajar tauhid rububiyah. Rububiyah arti Allah dengan kekuasaannya mentadbir langit, bulan, bintang, mencipta matahari, mencipta langit, dunia, makhluk semua sekali dalam ciptaan Allah dan pentadbiran Allah.
Allah yang mengurus matahari, bulan, bintang, langit, segala planet di alam ini, kesemuanya dalam urusan tadbir Allah. Dan ini dipercayai oleh orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah percaya orang yang mentadbir, yang mengurus, yang mencipta alam siapa? Allah. Buktinya Allah sebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanya mereka, wahai orang musyrikin Mekah itu Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulun Allah. Nescaya mereka akan jawab Allah. Dia cipta langit bumi ni Allah. Hati serupa dia dengan kita ni. Serupa dengan kita orang Islam, pegangnya Allah Ta'ala juga mentadbir langit bumi. Tapi sebab apa Tuhan sebut mereka tu golongan musyrikin? Kan nak kira serupa jadiannya. Kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kerana dialah yang mentadbir alam ini. Seluruh alam ditadbir oleh Allah. Kalau gitu serupa je. Tapi dalam tauhid rububiyah, serupa je. Mereka dengan pegangan orang Islam, dengan pegangan kita sekarang, serupa je. Tapi mereka telah pun berbeza. Di dalam tauhid uluhiyah. Mereka tak serupa dengan dalam tauhid uluhiyah, arti mereka ingkar. Tidak mempercayai, tak boleh terima tauhid uluhiyah. Iaitu mengesakan Allah dalam melakukan ibadat. Tak boleh, dia tak boleh terima. Dan tauhid inilah yang dibawa oleh Nabi-Nya. Nabi, para rasul, Allah Ta'ala utus dan atas muka bumi ini, ani'budullah. Hendaklah kamu beribadat hanyalah kepada Allah. Tiap-tiap Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah. Kita baca dah ayat itu. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiap Rasul dan Nabi sebelum engkau Muhammad, kami utuskan, tidaklah melainkan kami memberi wahyu kepadanya supaya memberitahu bahawa tiada yang layak untuk dipahambakan diri dalam melakukan ibadat melainkan aku. Fa'budun. Maka hendaklah kamu beribadat kepadaku sahaja. Jadi dalam tauhid inilah orang musyrikin Mekah telah pun bersyirik dengan Allah. Dalam tauhid uluhiyah inilah. Sedangkan dalam tauhid rububiyah mereka sama sahaja kepercayaan mereka dengan orang Islam. Tapi mereka telah silap dalam tauhid uluhiyah. Mereka menolak tauhid uluhiyah, meletakkan ibadat hanyalah kepada Allah. Dan kita bincang juga dah, ibadat ni termasuklah rokok, termasuk juga sujud, termasuk jugalah termasuk juga rokok, sujud, termasuk juga doa, termasuk juga bernazar. Nazar pun ibadat, termasuk juga sembelihan, termasuk juga. Itu termasuk dalam ibadat mereka. Kerana nazar ni ibadat. Sembelih pun ibadat. Orang musyrikin Mekah zaman dulu, mereka sembelih bukan kerana Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih. Wa ma dhubiha 'ala nusub. Binatang yang tidak boleh dimakan ialah haram dimakan, ialah binatang yang disembelih di atas nama berhala, patung. Uhilla li ghairillahi bih 'ala nusub. Binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Sembelih untuk siapa? Untuk dewa. Nak suruh puja dewa. Nak memuja ruh-ruh tertentu. Atu-atu kau puja-puja Tok Pekong kita panggil. Dah. Tok Pekong ni berhala tu lah, Tok Pekong. Puja berhala tu mereka pun sembelih lah kambing. Mereka sembelih lah kambing hitam, mereka sembelih lembu. Mereka sembelih huta. Kerana tujuan untuk berhala. Semua itu adalah merupakan syirik dalam ibadat dipanggil. Syirik dalam ibadat. Ibadat ni dipanggil ibadat ada dua. Satu ibadat qauli, yang kedua ibadat fi'li. Syirik dalam ibadat itu syirik fi'li dipanggil. Syirik dalam perbuatan.
Itu kita ulang dah. Sambung lagi hari ni. Siapa yang beriktikad bahawa setengah makhluk boleh memberi mudarat dengan arahannya sendiri. Setengah makhluk boleh memberi mudarat dengan arahannya sendiri. Lalu ia takut kepada makhluk itu. Arti makhluk ni ada kuasa. Boleh memberi mudarat dengan arahan dia. Arti dengan kuasa yang ada pada dia. Dia boleh beri mudarat. Lalu ia takut kepada makhluk itu. Makhluk ni pun, sesiapa tu pun takut pada makhluk itu. Berarti ia telah mensyirikkan Allah dengan yang lain. Arti takut kepada makhluk tersebut seperti mana takut pada Allah. Bagaimana seperti mana takut pada Allah? Makhluk ni boleh beri mudarat. Boleh beri bekah. Boleh beri sesuatu. Kita kata syaitan, iblis lah. Takut kau iblis. Takut kau syaitan. Dengan menganggap syaitan mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu. Boleh memberi mudarat. Hati dia nak lalu bawah pokok sayur besar tu kan. Dia rayak dulu. Minta maaf lah anak cucu nak lalu ni bawah pokok kayu besar dia rayak gitu. Dia minta maaf lah anak cucu nak lalu ni minta topeng lalu lah. Dia rayak. Kerana dia takut. Kalau tak rayak gitu, penunggu pokok, dewa lah kita panggil dewa. Dewa hak jaga pokok ni, dah. Kalau kita tak rayak gitu, dewa hak jaga pokok ni marah. Bila dia marah, dia mengamuk gak, balik di rumah karang, berana perut kita. Balik di rumah karang sakit kepala, balik di rumah karang jadi kena mutah. Apa? Ni cik dia ni. Kih lalu pokok kayu besar tu tak minta maaf dengan dewa tu lah tu. Ni. Apa? Syirik. Menganggap dewa yang ada di pokok kayu ada kuasa. Seperti mana Allah boleh memberi mudarat, boleh memberi bekah, boleh memberi kesakitan, boleh memberi kemudaratan. Sebab jangan gitu, pergi patah je lah. Boleh khubah, pergi patah kan. Boleh khubah bala, jangan gitu. Gitu. Apa yang pergi semelih tepi patah tu? Kalau tak buat lagu ni, yang marah ke dewa patah. Takut ke dewa patah. Apa? Kalau dewa patah ngamuk gak, setahun sekali tak semelih, khubah bala pergi patah ni gak, dia dewa patah ngamuk gak sudah. Mari bencana. Mari bencana, tanam tak jadi kemarau, macam-macam. Apa dewa patah ngamuk? Takut kau dewa patah, kan dia ada kuasa tertentu yang dianggap kuasa tersebut seperti mana Allah. Sedangkan yang memberi mudarat, hak Allah. Yang memberi sakit, Allah. Yang memberi segar, Allah. Yang memberi baik, Allah. Yang memberi buruk, Allah. Hakikatnya. Makan obat tu ikhtiar. Ada jangan tak makan obat pula. Makan obat ni ikhtiar. Tapi yang memberi sakit siapa? Allah. Yang memberi kesihatan siapa? Allah. Ikhtiar tu kita lah ikhtiar. Ikhtiar tu hak kita. Tidak hak Allah. Hak Allah yang menentukan. Kita berikhtiar, siapa yang menentukan? Allah. Kita berjual, untuk gitu Allah. Kerja kita ikhtiar jual je. Itu kerja kita. Baki lagi Allah. Kita makan, kita minum. Sehat Allah. Kita berikhtiar. Kerana hamba diberi kepada dia kekuasaan untuk berikhtiar. Hamba kita ni diberi kuasa untuk ikhtiar je. Sekat tu je tangan kita. Tak boleh lebih pada tu. Ikhtiar saja hak kita. Daripada tu tak boleh dah. Tak ada kuasa kita ni. Semayang, ikhtiar je kot. Semayang, puasa, melakukan ibadat ni ikhtiar. Untuk kita mendapat syurga Allah. Untuk kita mendapat kerajaan Allah. Ikhtiar ni. Yang memasukkan kita dalam syurga siapa? Allah. Melalui apa? Ikhtiarnya amalan, asbab. Tawak dunia ni ada sebab dia. Makhluk dunia ni Allah Ta'ala buat bersebab. Nak suruh mani, kucai air tu jangan bergarang, bergolong. Bergarang masih perak. Bergolong kucai air baru mani. Tawak golo tu mani, sebab dia. Kalau kita bergarang masih.
Masih. Bubuh gula mani. Sebab Tuhan buat dah gitu. Sebab dunia ni Tuhan buat dah mani, bubuh gula. Nak masih, bubuh garam. Allah Ta'ala buat sebab lagu tu dah. Sunnatullah dia panggil. Sunnah dah Tuhan buat lagu tu. Sunnatullah. Allah Ta'ala buat lagu tu. Nak suruh memudahkan manusia. Nak memudahkan kita, Tuhan buat lah. Api panas. Air sejuk. Tuhan buat gitu dah. Kalau api kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas, pening, susah lah orang ni. Gula kadang-kadang masih, gula ni kadang-kadang mani. Susah jadi manusia ni. Nak suruh mudah tewak sebab. Ada sebab dia. Tapi hakiki yang menentukan siapa? Allah. Hakikat yang menentukan itu Allah. Itu dia. Sebab tu dia kata, siapa takut ke makhluk ni, dan menganggap dia ada kuasa, menyebab dia pun takutlah ke makhluk ni, maka dia pun pujalah makhluk ni, maka mensyirikkan Allah, telah mensyirikkan Allah dengan yang lain. Firman Allah lagi, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, iaitu Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurniaannya. Dia memberi kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Allah. Jadi yang beri menghilangkan sesuatu mudarat, yang menimpakan sesuatu mudarat, illahu, melainkan Allah. Dia. Tidak ada yang boleh menimpa mudarat, memberikan mudarat dan juga memberi kebaikan melainkan Allah. Yang keempat disebut lagi, di antara ciri ataupun maksud beribadat, mengesahkan ibadat pada Allah, wajib mengesahkan Allah dalam melakukan segala jenis ibadat badaniyah dan qauliyah. Wajib mengesahkan Allah dalam melakukan segala jenis ibadat badaniyah dan qauliyah. Ibadat badaniyah iaitu ibadat tubuh badan, seperti melakukan salah. Apa hamba sebut tadi? Melakukan salah. Sembahyang. Sembahyang ni untuk Allah, rokok, sujud. Sembahyang tidak boleh untuk selain daripada Allah. Kerana sembahyang ni dipanggil ibadat. Hak ibadat hanyalah untuk Allah. Kita tak boleh sembahyang untuk dewa, tak boleh. Sembahyang kerana nak puja dewa, tak boleh. Ataupun rokok, ataupun sujud, samalah. Rokok ataupun sujud tidak boleh kepada mana-mana makhluk selain daripada Allah. Jika rokok dan sujud dan menganggap orang ataupun sesuatu yang kita rokok dan sujud itu mempunyai kuasa seperti mana Allah, maka hukumnya adalah syirik. Syirik. Tapi kalau kita rokok dan sujud tidak menganggap bahawa dia ada kuasa seperti mana Allah, maka hukumnya, kata oleh ulama, hukumnya adalah haram. Haram juga. Tapi tak jadi syirik. Tapi jika menganggap orang yang kita sujud kerana gapo? Kerana memuja roh-roh tertentu, kita sujud dia. Atau memuja satu benda ataupun individu, sujud ke dia. Kerana dia ni ada kuasa seperti mana Allah, maka jadi syirik lah. Syirik lah. Ada syirik. Tapi kalau kita sujud, melakukan sujud tanpa menganggap dia ni ada kuasa, tak saja sujud ke dia. Moga nak pergi jumpa dia ni, dia suruh sujud ke dia, kita pun sujud lah. Maka hukumnya adalah haram. Haram juga, tak boleh. Sujud, rokok hanyalah untuk Allah. Hanyalah untuk Allah. Dikhaskan sujud dan rokok ialah kepada Allah Ta'ala saja. Tapi jika kita rokok tadi, kita sujud tadi, dengan anggapan, dengan mempercayai bahawa dia depan kita rokok sujud ni ada kuasa seperti mana Allah.
maka hukumnya adalah syirik. Puasa, kita cakap puasa ibadat. Puasa ni, sebab tu kita puasa lillahi ta'ala dah. Sembahyang pun lillahi ta'ala. Bukan puasa ni kerana ruh-ruh tertentu, kan? Hak kita puasa kerana nak operation tu bukan puasa ibadat tu. Dah. Puasa orang nak operation, kan? Dah. Dia 3 hari tu, doktor suruh puasa lah 3 hari. Puasa tu bukan puasa ibadat tu. Puasa nak operation. Itu lain. Kalau orang panggil puasa lah, padahalnya tak makan. Dia ada waktu-waktu tertentu tak boleh makan dah. Bukan sebuah ni puasa melakukan ibadat. Maksud sini puasa untuk makhluk sembelihan, gitu juga sembelihan. Kita menyembelih binatang ataupun sembelih kubah ke, lembu ke, kambing ke, kambing hitam ke, usa ke, tak kira lah. Menyembelih kerana gapo? Kerana memuja ruh-ruh tertentu. Kerana memuja ruh-ruh tertentu. Kalau nak sembuh boleh, tapi gak kena sembelih kambing hitam seekor. Dah. Nak suruh siap. Wiko siapa dia? Wiko Tuan Puteri mari kayangi. Mari kayangi Tuan Puteri. Tak tahu mari mana, tapi kena sembelih kerana nak puja ke dia dah. Nak puja dia. Kalau tidak, tak sembuh. Hal ini tak siap nyakit ni. Kena puja dia dulu. Kena sembelih kambing hitam 2 ekor dulu. We puja dia. Pasal apa? Pasal Tuan Puteri nak makan. Tuan Puteri hak kayangan dewa lah. Dia nak makan kambing hitam 2 ekor. Jadi kalau nak suruh sembuh, nak suruh siap kan? Nak suruh jadi barang ni kan? Kena cari kambing hitam 2 ekor. Dah. Kena cari kambing hitam 2 ekor. Sembelih kambing hitam ni boleh makan, tak boleh makan. Tuan Puteri nak makan. Jadi sembelih kambing tu kerana gapo? Kerana memuja Tuan Puteri ruh tadi. Ruh Tuan Puteri ataupun dewa-dewa tertentu, maka hukumnya adalah syirik. Sembelihan tu tak boleh makan. Syirik hukum dia. Jadi hak royak Tuan Puteri bukan royak sendiri, hak je royak ni tak bomo. Tak bomo royak. Dia Tuan Puteri ni nak suruh jadi barang ni, Tuan Puteri kata boleh nak buat. Tapi kena sembelih kambing hitam 2 ekor. Ataupun kena sembelih kambing hitam 3 ekor. Seekor 500 ya. Cari kambing hitam tak jumpa. Tak apalah gini lah gelap malam ni dah. Tak jumpa ni. Esok tak apalah. Tuan Puteri kata esok pun tak apa, tinggal pitih kambur lah. 500 ya seekor, 3 ekor 1,500. Tinggal pitih kotak bomo dah. Esok ambo buat lah. Klik lah kahwin ni. Esok pitih 1,500 pun habis, kambing hitam pun tak ada. Masuk poket kotak bomo. Pasal kita percaya dah, cak mempercayai. Dan tawaf termasuk juga ibadat. Tawaf mengelilingi Kaabah. Manakah ibadat qauliyah, perkataan pula seperti amalan nazar. Bernazar ni ibadat. Sebab tu bernazar ialah perkara yang pada perkara yang sunat. Kita bernazar ni perkara sunat ya. Bernazar perkara yang harus tidak jadi. Bernazar perkara hak harus ni tak jadi. Bernazar perkara hak sunat. Kerana hak sunat tu jadi wajib. Bila kita bernazar jadi wajib dah. Hak sunat kita bernazar kalau hamba siang nyakit ni nazar lah nak sembahyang sunat duha seminggu. Mau sembahyang sunat duha seminggu. Jadi wajib. Wajib. Sembahyang sunat duha. Kalau aku siang nyakit ni nak sembahyang 5 waktu fardu, tak jadi. Pasal fardu dah. Sembahyang 5 waktu subuh, belum pada dia tak sembahyang. Dia pun menazar lah. Siang nyakit ni gak, aku tak tinggal dah sembahyang fardu 5 kali sehari. Nazar. Dah, nazar lah gitu. Tak jadi nazar gitu. Muka hak fardu dah. Nazar ni hak sunat. Nak suruh jadi wajib lah. Kalau tidak tak buat. Maka dia pun menazar lah nak sembahyang sembahyang apa dah? Sembahyang duha. Ataupun dia menazar nak puasa 3 hari.
maka puasa ni jadilah wajib atas diri dia. Itu jadi ibadat kerana tujuannya ialah untuk mendekatkan diri pada Allah. Kerana untuk rasa syukur kepada Allah kerana penyakit dia hilang ni. Ataupun anak dia boleh keputusan rezak molek, ataupun ikutlah sesuatu yang menggembirakan dia pun ialah nak puasa 3 hari, maka jadi wajiblah nazar. Jadi nazar ni hanyalah sunat, daripada sunat jadi kepada wajib nazar. Nazar perkara yang harus tak jadi. Tak jadi. Sepuluh orang nazar cukup pala tak apa. Nazar cukup pala anak hamba ni kalau boleh periksa boleh 10A ni hamba nak cukup pala. Dah. Jadi tak jadi nazar tu. Sebab nazar cukup pala ni tidak sunat, harus. Cukur rambut ni lah harus hukum dia, tidak sunat. Melainkan kita pergi wa haji ataupun wa umrah. Sunat kita cukur kepala. Tahalul tu gunting rambut tak apa dah. Gunting, bergunting boleh dah. Tapi sunat cukur kepala. Sunat itu sunat lah. Itu sunat. Tapi duduk saja-saja gini dah. Cukur kepala sunat, tidak sunat cukur kepala ni. Tidak sunat. Harus. Nak cukur pun tak boleh pala. Kalau ada rambut tak cukur pun tak boleh pala juga. Supaya harus hukum dia. Zikir, kita tengok zikir. Berzikir sebab tu dalam syarak. Syarak dia panggil syarak untuk kita berzikir ataupun melakukan perubatan. Dalam Islam ini ada 3 syarat. Pertamanya mestilah zikir tersebut daripada Al-Quran dan hadis. Kita baca tu bomo tu. Dia nak baca gapo tu mestilah zikir tu Quran ataupun hadis. Dia nak berubah. Quran dia baca Quran, dia baca hadis. Yang kedua mestilah zikir tersebut difahami maknanya. Kena faham hak dia berzikir betul apa dia. Ataupun kita tak faham tak apa, dia tu kena faham zikir tu. Zikir gapo. Hak dia sebut tu makna gapo. Kena tak faham zikir tu. Yang ketiga, tidak mengandungi kalimah-kalimah yang syirik dipanggil. Kalimah-kalimah syirik. Tak ada dalam itu. Arti kalimah yang memuja dewa. Puja dewa, puja hatu, jemalan lah berapa ni. Tak boleh berlaku. Hatu zikir syarak. Mesti Quran hadis. Yang keduanya mestilah difahami maknanya. Sakut kita tak faham makna, baca gapo tak tahu, puja gapo tak tahu. Puja hatu kau, puja roh, puja gapo. Dah, jin kot. Yang ketiganya mestilah tidak ada dalam tu kalimah-kalimah syirik ataupun kalimah yang memuja selain daripada Allah. Syarat dia tu. Mesti 3 tu syarat. Sebab tu nak jadi tok bomo tidak payah. Dia jadi tok bomo tak payah. Dia ada amalan-amalan tertentu yang kita amal selama 40 hari boleh jadi tok bomo lalu. Tak bomo. Dia kalau nak jadi kalau nak lama, kalau nak jadi tok bomo cacing, dia tak payah tak lama, tidak banyak sangat. Tok bomo cacing. Tok bomo cacing tu tak tahu mana. Habis kalau nak jadi tok bomo serba-serbi ni dah, ni banyak sikitlah. Kena baca 40 hari 40 malam. Kena buat amal dia. Dia wirid dia panjang sikit. Pasal dia tok bomo serba-serbi. Ada panjang sikit wirid dia. Sudah 40 hari 40 malam, jangan tinggal. Hari ke-41 menjadi tok bomo selalu. Bacaan dia ada bacaan tertentu untuk jadi tok bomo ni. Itu macam tok bomo dah. Itu nak jadi tok bomo, bukan nak jadi wali Allah. Nak jadi wali Allah melalui zikir. Zikir ni mestilah dalam zikir tersebut adalah 3 kali kena ada.
Kita ramai orang tok bomo tidak sembahyang. Ramai orang tok bomo tidak sembahyang ke ramai. Dia tak sembahyang, jadi tok bomo. Ni tok bomo. Dia tak sembahyang. Pasal dia nak jadi tok bomo ni buat amalan 40 hari 40 malam. Dia sanggup buat amal hak tu boleh jadi tok bomo saja. Tak sembahyang tak apa. Ada amalan-amalan tertentu yang dia amal 40 hari. Ada 100 hari pun ada. Jadi tok bomo. Katalah hari yang ke-39 tu dia duduk beramal tu. Tak. Mari sesuatu yang mengganggu dia. Hari ke-39 tu. Dia pun tak jadi beramal. Berhenti beramal. Oh tak boleh. Kena start semula. Kena start pada 1 semula. Tak boleh lah. Pasal putus. Hari 38 ke hari 30 dia mari. Oh benar-benar pelik mari lah. Oh, kereta api mari nak tepuh dia pun ada. Kereta api straight mari nak tepuh dia. Dia pun berhenti. Bangun bikah lari. Dah. Ini putus lah. Tak boleh lah. Tu ujian nak jadi tok bomo. Jadi dia 40 hari dia sanggup duduk beramal lagu tu boleh jadi tok bomo. Ni. Istighfar ni. Istighfar dan lain-lain. Istighfar juga meminta keampunan. Istighfar ni minta keampunan. Sama ada astaghfirullah. Kita tidak boleh meminta keampunan melainkan kepada Allah. Melainkan kepada Allah. Orang Kristian tu hak dia buat, dia rekod sendiri. Padri dia boleh hapus dosa tu rekod Dia dibuat bukan Nabi Isa pun, bukan ada dalam Injil, tak ada. Yang dibuat direkod oleh padri sendiri, rekod benda tu. Lagu mana nak suruh orang pakat terima agama Kristian? Salah satunya ialah kena royak padri ni boleh hapus dosa orang. Padri ni ada kuasa untuk mengampun dosa manusia. Jadi orang pakat terima lah agama dia. Kerana orang ni takut ke dosa, royak ke padri. Padri ampun ni buat kesalahan gini sekian. Bayaran-bayaran tertentu, padri pun tak apalah. Aku royak ke Tuhan, apa dosamu? Tobik pada tempat padri kan, bersih pada dosa. Tak ada dia. Itu Kristian lah. Islam mengajar bahawa istighfar hendaklah kepada Allah. Tidak boleh beristighfar melainkan kepada Allah SWT. Kerana istighfar ni termasuk dalam ibadat. Segala ibadat badaniyah dan qauliyah, segala ibadat badan dan perkataan ini wajib dikerjakan semata-mata kerana Allah. Mesti kerana Allah. Sesiapa mengerjakannya selain daripada Allah, sudah tentu ia mensyirikkan Allah dengan yang lain. Dalam mensyirikkan Allah dengan yang lain, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan dia mengampunkan segala dosa yang lain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah mengada-ngadakan dosa yang paling nyata sekali. Arti dosa syirik saya tak ampun dosa. Betul bahaya besar ni. Inilah dia panggil ancaman dan bahaya kepada tauhid. Selalu hamba sebut tauhid, syirik lawan dia tauhid. Tauhid lawan dia syirik. Lawan dia tu. Tauhid lawan dia syirik. Mengesahkan Allah dalam ibadat. Mengesahkan Allah dalam segala jenis ibadat badaniyah. Arti mentauhidkan Allah. Kita terjemah Melayu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam takut. Arti mentauhidkan Allah dalam takut. Tauhid lawan dia syirik. Lawan dia. Tauhid tu lawan dia syirik. Jadi syirik ni Tuhan tak ampun dosa. Sebab dia adalah merupakan bahaya besar bagi tauhid. Bahaya bagi tauhid ialah syirik. Syirik, unsur syirik apa? Bahaya tu, semua tu bahaya belaka. Bahaya kepada tauhid. Jadi tauhid lawan dia syirik. Syirik ni bahaya tak bahaya dia, Tuhan tak ampun dosa dia. Jika dia mati dalam bersyirik pada Allah, tu bahaya tak bahaya ni? Mati dalam syirik ni Tuhan tak ampun dosa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa selain pada itu. Jika selain pada syirik, Tuhan ampun dosa. Buat maksiat, kita mati tak ada bertaubat.
Buat maksiat. Tak mati tak ada bertaubat. Maka Allah boleh kada ampun dosa kita, terayat aku boleh apa? Tapi syirik terayat dah. Terkaya tak apa. Tuhan tidak akan ampun dosa syirik. Itu janji Allah. Itu lain pada syirik, tak ampun dosa. Dia janji tak ampun dosa syirik. Itu dia. Jika seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan bersyirik pada Allah, maka adakah Tuhan akan ampun dosanya? Maka Tuhan tidak akan ampun dosa dia. Jika selain pada syirik, dia mati, tak ada bertaubat. Lain pada syirik. Mati tidak sempat bertaubat, tidak melakukan maksiat ataupun dalam melakukan kemungkaran. Maka boleh ke adakah Tuhan akan ampun dosa dia? Tuhan boleh mengampunkan dosa dia. Walaupun dia tidak bertaubat. Tapi kalau bersyirik, Tuhan janji dia. Terayat dia. Tengok tobik kenyataan awal lagi. Bahawa orang yang bersyirik, maka Tuhan tak ampun dosa. Dan siapa syirik, faqad iftara. Allah, maka barang siapa mensekutukan Allah, maka ia telah mengada-ngadakan dosa yang paling nyata. Iftara ithman azim. Ini Tuhan marah. Kerana dia telah melakukan dosa yang paling nyata sekali. Kerana ia mentadbir, mengurus, yang menjaga, yang mencipta manusia itu siapa? Allah. Mudahnya, siapa dia buat kita? Dia mudahnya. Siapa dia buat kita? Dia kata ayah kita, mak kita, tak? Siapa dia buat kita? Yang mencipta, rekah kita, yang mencipta kita, kata Allah. Yang buat kitanya Allah. Bukan ayah, bukan mak. Bila Allah yang menciptakan kita, artinya siapa yang layak untuk kita lakukan ibadat? Siapa yang layak untuk kita tauhid? Allah lah. Kerana dia yang menciptakan kita, yang mengadakan kita daripada tiada kepada ada. Maka layak untuk kita lakukan ibadat ialah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dia yang memberi rezeki. Dia yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Segala nikmat di atas dunia yang kita perolehi hari ini ialah semuanya adalah Allah yang beri kita. Nyawa Tuhan beri, oksigen Allah Ta'ala beri kita. Bukan orang lain beri kita, orang kampung kita tak beri kita. Yang beri kita Allah. Bila Allah yang memberikan nikmat, mengurniakan segala-galanya kepada kita, maka layaklah dia sebagai pencipta, tukang yang menciptakan makhluk, maka dialah yang sebenar-benarnya tahu seluk-beluk dan hal ehwal makhluk ni. Dialah hak tahunya. Pasal dia je buat orang. Takkanlah tukang hak dia buat, dia tak erti hak dia buat. Dah. Tukang meja tak erti hal meja, tak pernah sabar. Dia buat meja benar. Dia tahu kaki dia berapa kaki dah. Lebar dia berapa, dia erti dah. Kayu gapo dia nak buat. Tukang buat baju, takkan dia tak erti hal baju. Tukang rumah, takkan tak erti hal rumah. Moga dia buat rumah. Dah. Tukang rumah mesti tahu hal rumah. Tukang cicing, tak tahu hal cicing. Dia tukang benar. Tukang buat cermin mata, dia tahu hal cermin mata. Pasal dia tukang. Allah, dia tukang je buat makhluk. Dia tukang pencipta makhluk. Takkan tak tahu hal makhluk. Maka bila Allah yang mengetahui seluk-beluk hal makhluk, maka layaklah sebenar-benar untuk manusia memperhambakan diri hanyalah kepada Allah Ta'ala saja. Jika orang lari lain pada itu, maka itulah saya sebut orang ini mengadakan dosa yang paling nyata sekali. Allah yang menciptakan dia, khabar-khabar dia pergi cari Tuhan lain. Sedangkan yang menciptakan dia Allah. Hak beri rezeki kepada dia Allah. Yang menghidupkan dia Allah. Yang mematikan dia pun Allah. Tiba-tiba di atas dunia ni, cari Tuhan lain dia. Maka Tuhan ya orang ni adakan dosa yang paling jelas. Jelas. Tanda benar-benar orang ni tak syirik Tuhan. Hati masih lagi menganggap makhluk lain ada kuasa seperti mana Allah membahagikan kekuasaan Allah dan hak Allah, sedangkan yang layak untuk dia lakukan ibadat ialah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sudah boleh kita berhenti sekat habis ni. Dah. Masuk tauhid. Tauhid ketiga. Termasuk tauhid ketiga. Kita berhenti sekat tu dah. Takut ada soalan.
Okay. Kita pergi gajah, saya lalu tu mengambil air. Lalu tu, gajah, mai aku tengok, mai tunggu, orang kita percaya. Kalau ada hutan kering, saya buat tu. Gajah aku tengok, mai tunggu. Mana kita tunggu? Mari sungguh, Memang mai tunggu, gajah kalau hari kita. Lama gajah itu. Ya, kita ayat gitu memang Allah Taala beri dia dengar. Boleh jadi dia dengar, haiwan boleh dengar. Tapi tak apalah, kita percaya tu tak apalah. Kalau tak mana, diukur sampai ukur dia tu kita percaya. Kita mau percaya, kita anggap gini. Bila kita ayat gitu tu, kita anggap Allah Taala beri dia dengar. Tak apa. Bukan dewa. Tak apa. Allah Taala beri dia dengar. Dia gini, Tuhan buat makhluk ni ada dia panggil hukum dia. Ada hukum dia. Yang kita panggil dalam bahasa Melayu kita ni panggil petua. Panggil petua. Bukan fatwa, petua. Fatwa lain, petua lain, petua. Petua ni melalui pengalaman. Petua tu melalui pengalaman. Boleh pakai. Petua ni boleh pakai, boleh terima, tak ada masalah. Boleh. Tidak dosa. Tapi jangan ada takdir. Sesuatu unsur syirik jangan ada, unsur syirik. Kita tak boleh masuk dalam unsur syirik, tak boleh. Jika petua orang tua-tua royak, kalau masuk hutan baca suruh panggil lagu tu, nak panggil gajah dia mari, royak lagu tu. Boleh jumpa dengan gajah. Itu petua orang lagu tu. Tak apa, petua lagu tu. Tapi tidak termasuk dalam agama. Petua ni jangan ada unsur syirik pula dalam tu pula. Kerana ada dewa gajah pula. Timbul tu pula. Artinya rekod tu. Ada dewa gajah ni, kalau kita ayat gitu, dewa gajah dengar, dewa gajah panggil gajah mari. Tu rekod yang ngarut dia tu. Tapi kalau kita setakat petua lagu tu, mana orang pengalaman, orang tua-tua jamin orang masuk hutan pun ayat gitu, jadi sungguh. Kita kena letak bahawa boleh jadi Allah Ta'ala beri pendengaran pada dia, dia boleh dengar perkataan gitu. Gitulah. Sekadar petua, tak apa. Sekadar petua, boleh. Tak ada masalah. Maknanya tak kalau mesti ada orang kata, jangan sebut apa ni pasal gajah ni lah. Di tengah ada orang kata jangan minta nak tengok, mungkin ada sungguh. Ada kita boleh percaya dengan benda tu. Tu minta nak tengok. Tak, mana orang kata orang nasihat ke orang tua lah nasihat. Jangan minta nak tengok. Mungkin Jumpa sungguh. Jumpa sungguh. Tu kalau minta tu jumpa sungguh. tak yakin tu tak, cuma petua. Tu petua ke tu? Petua. Tu maksud dari petua. Maknanya hukum dia tak apa dah. Tak apa, tapi kita tak boleh letak kekuasaan pada benda tu, kuasa. Kuasa letak yang boleh memberi bekah, yang beri mudarat tu adalah benda tu. Tak boleh. Yang boleh bekah, boleh beri mudarat, boleh sakit, boleh segala, Allah tetap Allah. Cuma petua. Petua kalau masuk hutan tu jangan royak gitu. Tu petua, tak apa, atas nama petua boleh lah. Tapi kuasa tetap Allah. Yang memberi mudarat Allah. Yang memberi sakit Allah. Kalau kita tak royak lagu tu, tak jumpa. Adakah yakin itu petua? Sekadar petua. Adakah yakin? Tak boleh yakin. Sebab yakin ni Al-Quran dan hadis ya. Kita kena yakini hak Quran hak tetap kalau jumpa juga. Walaupun kita tak sebut pun. Kalau kita tak sebut, kalau tetap jumpa juga. Jumpa juga rajahnya. Kalau kita tak sebut, tu nak cerita. Itu hakikat serah pada Allah. Cuma kita ikut petua orang tua-tua boleh. Sekadar petua. Tapi hakikat, adakah sungati lagu ni ikut petua ni jadi sungai? Tak. Kerana hak jadi sesuatu memberi berkah, boleh beri kebaikan ni Allah. Jadi ni Allah. Jadi semestinya kalau kita ikut petua orang tua-tua tu, mesti jadi, tak semestinya juga. Tak semestinya juga. Boleh jadi kalau kita tak ayat gitu pun, jumpa gajah. Kalau tak nak pergi jumpa juga. Itu dia. Gitulah. Sekadar tu yang petua ni boleh amal. Tapi tidak boleh meyakini. Ilmu yakini termasuk dalam
ilmu yang kita yakin tak boleh. Tidak tak boleh termasuk dalam ilmu yang kita yakini sebagai kita ikut pengalaman orang dulu. Contoh orang nak pergi ke laut. Orang nak pergi ke laut dia ada pengalaman cara dia. Dia tengok langit lagu ni, angin lagu ni. Tak boleh turun ni. Itu pengalaman. Itu tak ada masalah. Boleh. Itu tak apa. Ikut pengalaman itu, mana bahaya kau, mudarat kau, tak ada masalah. Itu boleh. Patah larang. Patah larang tak adalah. Yang memberi bekah, itu Allah. Kena letak situ. Sebagai asbab. Boleh. Tak ada masalah. Patah larang ni asbab boleh. Patah orang penyakit kecil mani. Tak boleh makan mani. Itu patah lah. Patah dia panggil. Tapi yang memberi bekah Allah. Hakikat yang memberi bekah Allah. Cuba kita makan ubat lah juga. Kita makan ubat. Zahirnya. Makan ubat ni sembuh lah. Tapi pada hakikatnya Allah yang memberi sembuh. Cuba juga patah. Patah ni, patah larang ni asbab. Asbab. Buat jadi sebab boleh. Tapi hakikat siapa? Allah. Hakikatnya Allah juga. Hak tak bolehnya mempercayai. Patah larang tu boleh memberi bekah. Tak boleh. Mempercayai. Ataupun patah larang tersebut menjadikan benda hak halal jadi haram. Itu tak boleh juga. Dia kena tengok dulu. Patah larang tu jadi hak halal jadi haram. Hak haram jadi halal. Contohnya orang mengaji ilmu khabar. Orang mengaji ilmu khabar lah kita kata mula. Nak mengaji ilmu khabar ni kena tak boleh makan gon ni. Patah larang dia. Atau ada benda-benda makanan tertentu tak boleh makan. Kalau tidak tawar ilmu. Macam mengarut dia tu. Arti dia mengharamkan benda hak halal. Contohnya orang mengaji ada ilmu mengaji apa? Ilmu terbang lah kata. Ilmu terbang. Dia tak boleh makan tak boleh makan ke apa? Ulang. Ulang hak orang ricih tak boleh makan. Ulang ricih tak boleh makan. Kalau ulang hak tak ricih tak apa. Jadi makan nasi kabur orang ricih tak boleh. Patai dia panggil. Patai ilmu dia. Kalau tidak tak jadi ilmu dia. Jadi sedangkan benda tu halal. Dia pergi mengharamkan benda tu. Itu tak boleh. Jika menganggap benda tersebut adalah haram, tak boleh. Dia pun jadi bila benda ni asal halal tapi dia tak sih. Itu dia panggil seolah-olah mengharamkan benda hak halal. Benda hak halal. Pernah satu ketika sahabat Nabi asalnya orang Yahudi masuk Islam. Yahudi tak makan utah, tak makan daging utah. Dan mereka duduk dalam majlis. Sahabat makan daging utah, lalu ajak dia sekali. Kata dia tak makan. Lalu bila dia tak siap makan, sahabat beritahu Rasulullah. Rakyat ke Nabi ya Rasulullah, sahabat kita ni tak siap makan, ajak makan daging utah, dia tak siap makan. Nabi pun tanya dia, apa tak siap makan? Dia kata dia Yahudi tak siap makan daging utah. Yahudi tak makan daging utah. Kata Nabi beritahu makanlah. Kerana daging utah tu halal untuk dia makan. Jadi dia terikut lagi. Dengan hak dulu, agama dulu tu, kata benda tu adalah tak boleh dimakan. Maka artinya Nabi kata semua benda hak Allah Ta'ala sebut halal-halal lah. Jadi benda hak halal tu, kita boleh makan. Tangan siapa perikat mengharamkan. Dia tak sebenarnya mengharamkan benda hak halal. Asalnya halal. Jadi kita mengharam. Ataupun kita menghalalkan benda hak haram. Kerana paten tersebut, nak jaga paten larang ni, jadi mengharamkan benda hak halal asal. Betul. Okey. Kak Tira. Nama benda ni, hari ni Ustaz ada sebut pasal kebab. Kebab ni. Nama dah saya nak tanya ni pasal itu kebab ni. Sebab saya pun ada belajar dari diri lah. Okey, ilmu kebab ni adakah perjalanan dia betul-betul? Sebabnya, setahu saya, kan, sebab saya ada pernah bercakap dengan seseorang lah. Dia kata, kita belajar jalan yang betul. Lepas tu saya terfikir pada Nabi Muhammad Rasulullah dulu ke apa lah. Tak guna ilmu kebab. Perang hu-hu, kau perang ya. balik cedera. Tapi Nabi Allah ni orang bisa kata Nabi Muhammad.
Dah bagi lampi. Tu saya nak tahu. Ya. Tu kena berjalan ni. Belajar ilmu kubah ni. Jalan yang betul ataupun dia guna ayat yang sendiri. Kalau kiranya tak adalah. Ilmu kubah ni tak ada dalam syariat, tak ada. Dalam Islam tak ada, dalam agama tak ada. Tak ada dalam Islam. Bukan daripada Islam tu. Ni hak kubah-kubah ni bukan daripada Islam maknanya. Asalnya kita asal. Tapi kita tak boleh nak tolak 100% juga. Tentu Allah Taala beri kemuliaan. Lainlah. Boleh jadi juga Tuhan babah. Kena tapi boleh jadi tak ada bekas ke apa tu pemberian Allah Taala, tu masalah lain. Atau kerana dia tidak belajar khusus untuk jadi kebah. Ni hak belajar khusus jadi kebah ni tak ada bukan ilmu daripada Islam lah. Sebab Nabi Muhammad ke gapo ni tak ada kebah belaka. Sahabat Nabi pun tak kebah dah. Artinya ada Baca-baca pun. Baca-baca. batin kena tengok dulu. Tadilah. Salah satu asasnya kita kena tengok gini. Zikir yang dibawa tersebut kena tengok dulu. Sama ada zikir tu daripada Quran ataupun hadis. Zikir. Dia ilmu batin ni biasanya ada zikir-zikir tertentu. Yang dia kena amal. 40 hari kau 100 hari kau nak kena amal. Nak jadi, nak suruh masuk dalam tubuh. Jadi ilmu batin ni, bila dia amal tu kena tengok. Jika daripada ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun perkataan zikir tersebut mestilah difahami makna dia dan tidak mengandungi kalimah-kalimah syirik yang boleh membawa pada syirik. Itu syarat dia tu. Orang menyebut syarat zikir tu kena ada tu. Untuk dia berubat ataupun untuk dia beramal. Kena tengoklah. Jika tak ada benda tu, tu kita pada dasarnya tak apa, pada dasarnya. Tapi kena tengok pula lah. Takut ada lagi dalam dalam apa dah? Tidak dalam zikir, tapi dalam perbuatan pula. Kena tengok pula. Takut dalam perbuatan tu ada perbuatan yang menunjukkan bahawa panggilan kepada ruh-ruh tertentu ataupun makhluk-makhluk tertentu. Kak Tira. Kena tengok.